my slide. Where's the slide? Okay, nampak slide saya ni? Nampak. Okay. Nampak. Okay, chapter 2 kita akan tengok on the, sebab kita dah pergi kepada part 1 hari tu, mesh analysis kan, dengan apa kita panggil tu, supernode. So sekarang ni kita pergi part 2 which is on the mesh analysis dan juga superposition theorem lah. So basically this analysis menggunakan, kalau nodal analysis menggunakan KCL, Kirchhoff current law. So kalau mesh analysis kita akan guna mostly on the KVL lah, Kirchhoff voltage law. So hopefully kamu dah ingat balik lah untuk on the last semester kamu on the electrical principle 1, sebab dia punya basic dia sama je, kita guna yang sama juga. Cuma dia punya calculation yang agak susah sebab kita menggunakan kompleks punya number kan. So kena hati-hatilah masa kamu menambah, kamu do the multiplication atau tambah tolak tu. So kena tengok betul-betul. Sebab mostly yang silap on that part lah. Kadang kita tak ternampak dia punya imaginary part J tu sama macam real ke terlepas pandang kan. So kena tengok betul lah masa buat calculation tu lah. So untuk this tutorial saya ada 4 question lah, 4 question je that I'm going to discuss. So let's look into the first question. Okay, scroll. So the first question saya akan discuss on question on 10.27. 10.7 ni kamu boleh refer on the book lah. Buku tu ada dapat kan? Buku Electrical Principle. Dia sama juga buku yang guna masa EP1 tu lah, Electrical Principle 1. So dia ada dua punya section, DC dan juga AC. So kamu tengok dia punya AC punya part lah. Kalau buku tu saya tunjuk sekejap. Saya tak tahulah kamu ada ke tak. Fundamental of Electric Circuit 6th edition. So yang ni So dia ada DC circuit dengan AC circuit. So untuk EP2 kita tengok AC circuit ni lah. So all the chapter basically inside this lah. So bolehlah buat latihan daripada sini. Sebab mostly saya rasa lecturer mungkin ambil soalan daripada sini je kan, untuk dalam exercise ataupun dalam dia punya soalan tu lah. Dan jawapan basically kamu boleh tengok dekat sini lah, answer punya. Tapi dia bagi hanya odd number punya problem. So contoh 10.27 ni basically dia ada answer kat sini lah. Cari chapter 10 and then tengok number 10.27. Okay. So balik pada soalan ni lah, kita buat on the mesh analysis. So if you look at the question, it's already been changed to the phasor form. So mudah untuk kamu buat calculation. Dan soalan dia suruh cari I1 dan I2. So menggunakan mesh analysis. So basically you need to read the question first lah. Kadang-kadang dia suruh guna nodal analysis, kadang-kadang dia suruh mesh analysis. So bergantung kepada soalan. So kamu kena buat analisis based on the soalan lah. Sebab kalau tengok circuit ni, nodal analysis pun kita boleh buat kan, sebab dia ada satu node di sini. Tapi soalan ni dia suruh menggunakan mesh analysis. So mesh analysis, kita ada satu mesh dan juga dua mesh lah. Kita ada dua mesh lah di sini. And the mesh ni kalau kita guna KVL, KVL ni kalau ada satu loop yang tertutup ni, basically dia punya voltage dia, total voltage adalah equal to 0 lah. So kita boleh buat equation. So kita buat equation on the mesh I1 ni dulu. So mesh I1 kita start daripada sini dulu. Sebab dia pergi, kalau tengok dia punya current flow ni, dia berjumpa negatif dulu. So kita boleh tulis negatif lah. 30 degree
Lepas tu plus J10 I1 plus basically minus J20. So yang di sini sebab dia ada collision dengan I2 ni, I1 ni. So kita kena buat I1 tolak I2 lah di sini. So equal to 0. So daripada sini kita boleh tulis tengok I1 di sini minus J10 I1 plus J20 I2 equal to 60 angular 30 lah. Ataupun yang ni kalau kita convert jadi dia punya rectangular form, kita akan dapat sini basically 52 plus J 30 lah sini. Okay. And then kita tengok pula dekat mesh I2 ni pula lah. So mesh I2 ni, so dia pergi dekat sini dulu. J20, so disebabkan ni kita I2, so I2 tolak dengan I1 lah sebab dia collide dekat sini kan. I2 tolak I1. Lepas kita ada 40 plus 40 I2. Dan kita ada voltage source di sini. Plus 75. Equal to 0 lah. Okay. So daripada sini kamu akan dapat I1 J20 I1 plus 40 minus J20 I2 equal to minus 75. Okay. So basically kamu ada dua equation lah. Satu di sini dan satu di sini. So untuk Cramer's rule, paling mudah Cramer's rule lah. Kamu jangan buat substitute lah if it's a complex punya number sebab susah. So better kamu guna Cramer's rule . Kita boleh tulis as I1 minus J10 I2 minus J20 ini plus ini J20 40 minus J20. So ni I1 I2 equal to 22 plus J30 dengan satu lagi minus 75 lah. Okay. So daripada sini kamu boleh buat Cramer's rule lah. So untuk kalau saya guna dia punya yang website ni lah, senang. Sebab kamu boleh key in terus kan. Untuk saya lah, untuk chapter tu ni kamu tak perlulah buat apa calculation Cramer's rule lah kat kertas. Kamu boleh guna website ni saja untuk keluarkan terus jawapan. Tapi untuk lecturer lain saya tak pasti sebab dia pemarkahannya lain-lain kan. Sebab lecturer lain kan, sebab selalunya final exam lecturer ni, sebab kita ada 5 lecturer, so selalunya satu lecturer satu soalan. So dia ada pemarkahan mungkin lain. Tapi kalau saya akan, kalau kamu dah buat Cramer's rule ni terus dan terus bagi jawapan, saya akan bagi full mark lah on the spot lah. Untuk chapter 2 lah . 10i, ini 20i, minus. So yang ni kita kena guna I bukan J di sini kalau guna website ni. Betul tak saya buat? So check balik, betul tak kamu key in and then solve je lah. So nanti kamu akan dapat jawapan di sini. Hilang pula.
So I1 dengan I2 lah. I1 is minus 0.4 plus 7.02 NJ lah. Dengan satu lagi 1.18 plus J 0.91 lah. And you convert, if you convert it, kamu kepada phasor form, kamu akan dapat yang ni lah jawapan dia. Okay. So kalau kamu boleh tekan calculator, so penggunaan calculator ni pun dia kena tahu lah kena set kompleks dengan dia punya tu dalam degree. Lepas tu kena cepat-cepat lah. Kena berlatih lah, selalu guna calculator lah untuk kita lebih cepat buat calculation lah kan. Okay, nanti kamu akan dapat 7.05 angular 95.24 degree ampere dan satu lagi 1.49 angular 7.71 degree ampere lah. So make sure unit pun kena tulis at the end of the question, yang last kali jawapan tu kena tulis unit. Sebab kalau tak tulis unit boleh tolak markah sebab kita tak tahu unit apa. Sebenarnya dalam voltage ke, dalam watt ke kan. So ini dalam current which is ampere lah. Okay. So yang lain-lain tu tak payah tulis pun tak apa. Yang penting dekat hujung sekali final punya answer tu kena letak unit lah. Okay. So ada apa-apa soalan berkaitan dengan mesh analysis ni? Boleh faham Boleh. Okay, kita ada chat ni. Okay, ada chat juga. Boleh. Okay. So saya teruskan the next question So the next question ni kita tengok ini pun sama, dia minta saya tak dia copy dia punya soalan tu kat atas. So basically they ask to analyze this circuit using mesh analysis. So if you look at the circuit, basically there are 3 loops. So maknanya ada 3 mesh lah. So if you have 3 mesh means that we have 3 equation yang kita kena cari. Sebab each mesh dia ada apa I1 and then we have I2 and I3 lah. So ini kita boleh buat I1, ni I2, this one is I3 and then soalan suruh cari I0 ni. So I0 ni basically adalah I2 lah sebab current flow pun sama dengan I2. So basically kita boleh tulis sini I0 is equal to I2. Okay. So kita kena cari I0 lah. So to get I0 kena buat ketiga-tiga punya analisis lah. KVL on all each loop ni lah, each mesh. So kita start daripada sini, kita ada flow angular 120 degree. So ni negatif And then dia jumpa kat resistor 80 I1 and then dia ada kapasitor di sini which is minus J 40 I1 tolak I2 So I1 dia berjumpa dengan I2, so tolak I2. So this is equal to 0. Kita tulis balik, kita dapat 80 minus J 40 I1 and then we have I2 here plus J40 I2 equal to 50. So 50 angular 120 degree ni adalah kalau tekan kita dapat 25 plus J 43.3.
So this is your first equation for mesh I1 di sini. And then kita ada mesh I2 pula. So mesh I2, kita tengok kat sini dulu kita ikut loop kat sini, ada 3 elemen. So minus J40 I2 minus I1 sebab dia berjumpa dengan I1 di sini I2 tolak I1. And then kita ada induktor dekat sini plus J60 I2. And then dia jumpa another capacitor at this side lah. Dia kongsi dengan I3 ni kan. So minus J40 I2 tolak I3 lah equal to 0. So kita simplifikan. So kita dapat J40 I1. Dan kita ada I2 ada 3. Minus 80. Tambah 60 kita dapat minus 20 Minus J20 I2 dengan I3 adalah plus J40 I3 equal to 0. So this will be your second equation So check balik betul tak saya kira. Okay, betul. And the last mesh will be the third I3 lah, I3 ni kan. Mesh I3. So mesh I3, tengok daripada sini dulu, kapasitor minus J40 I3 minus I2. Dan kita ada resistor 20 I2 and kita ada voltage source di sini So dia jumpa plus, so kita plus lah. So tengok current flow ni So current flow, contohnya kat sini current flow ni dia berjumpa dengan negatif, so kita letak negatif lah. So current flow ni berjumpa dengan positif dulu, so kita letak positif lah. Senang ingat macam tu je. Go to 0. Dan kita simplifikan minus J, so kita dapat 20 minus J40 I2 minus J40 I3 equal to, so ini kita bawa ke sini untuk mudahkan. Yang itu kalau kita convert kepada rectangular form, kita akan dapat minus 25.98 plus J15 plus J15. So this will be the third equation. So daripada sini, so kita senang lah. Kita terus masukkan dalam kita punya Cramer's rule So ini 1, 2, 20 minus J4. Dan kita ada J4, ini kosong. And then equation 2, kita ada J40 minus J20, and then J40, and lastly 0 minus J40 dengan minus J40 lah. So I1, I2 dan I3 equal to minus 25 plus J43.3. This is 0, and lastly minus 25.98 plus J15 lah. Okay. So check balik betul ke tak kamu tulis tu kan sebelum kamu key in dalam kamu punya calculator lah. So ni macam silap ada satu silap. J40, 20 J40. Oh ni silap ni. So kalau tengok ni saya letak 20 I2, sepatutnya I3 di sini 20 I3. So 20 I3 maknanya 20 minus J I3, so ni akan dapat, so ni basically ni adalah I3 dan ni adalah
tu. Okay, saya silap. So basically itulah, kita kena tengok betul-betul apa yang kamu tulis. Kalau silap macam ni pun kita dah hilang markah lah kan. So kena make sure kita kena buat slow-slow lah macam tu kot caranya lah, untuk supaya tak berlaku kesilapan macam ni lah. So tak boleh buat tak boleh nak laju sangat lah on the complex number ni. Kadang-kadang boleh terkeliru kan. So ini basically 20, ini J40 lah. Kita boleh dapat value tu. Okay. So kalau kamu guna yang ini kamu tekan refresh lah senang dulu. Refresh. Then boleh pergi kepada kita matrix, sebab matrix ada 3 equation, kita tukar kepada 3 set matrix. So kita masukkan value dia lah. 20 minus multiply zero ni 26 terus lah, sebab dia 25.98 kan. 26. Right. So check balik betul tak apa kamu tulis ni sebelum kamu tekan solve. Okay, solve. So ni jawapan dia. So dia ada X1, X2 and X3. So sebabkan kita nak cari I0 ni, dan I0 ni basically adalah I2. So kita tengok X2 je lah, sebab X2 ni adalah I2 lah. So tak payah tulis yang jawapan-jawapan lain, kita terus tulis I2. I0 equal to I2 equal to 0.52 plus J 0.96 ampere, ataupun kamu tukar jadi rectangular form, kamu akan dapat dalam 1.08 angular 61.3 macam tu lah, degree ampere lah, lebih kurang lah. So kalau kamu tengok ni lebih kurang lah. Jadi kalau macam lari 1.07 ataupun maybe 1.09 dengan ni maybe 61.0 ke macam tu, rasanya tak ada masalah lah. Lari sikit lah, bergantung pada titik puluhan kan. Tapi saya cadangkan kamu guna 3 titik puluhan lah kalau boleh, untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat lah. 2 titik puluhan lah. Okay, so ada persoalan berkenaan dengan yang soalan nombor 2 ni, on the mesh analysis? Doktor, saya nak tanya. Ya. Apa tu yang I out tu kan sama dengan I2 kan? Apa? I out kan sama dengan I2 kan? I apa? I1? I not. out. Okay. I not. Okay, I not sama dengan I2. Okay. Okay, saya tengok dalam contoh dalam nota tu ada yang tambah 180 darjah, tambah 360 darjah, tu macam mana nak tahu tu? Tambah 180 tambah 360 darjah? Dia kat mana tu dia tambah? Mungkin dekat sini kot, dekat apa voltage source kot, betul? Dia tambah yang macam dekat ni kan, I0 ni kan 1.08, darjah dia 61.3 kan. Dia tambah dekat 180 tu tambah 61.3, dia tambah 360 darjah. Tak pastilah kenapa dia tambah
Saya pun tak tahu lah. Saya tak dapat bayangkan apa benda yang dia tambah tu. Kenapa dia nak tambah 180 tu Cuba apa dalam soalan mana kamu tengok, dalam buku ke dalam benda? Saya boleh buka aje. Kamu tengok dalam mana? Saya tengok dalam nota yang part 2 ni. Nota yang saya bagi Nota saya bagi Kalau macam tu tak perlu doktor, nanti saya PM doktor saja. Okey, bolehlah macam tu. Saya pun kalau tu saya kena tengok balik lah. Kamu Okey. PM je lah saya, nanti snap gambar. Lepas tu WhatsApp saya je. Okey doktor. Rasanya saya tak pastilah kenapa 360 Tak apalah, nantilah kamu ni. Mungkin saya terlupa kot. Saya pun dah tak ingat dah. Tapi usually yang kalau kita tambah degree tu, if contohnya ada macam dia bagi 30 sin WT plus contohnya 60 degree kan. So kita nak tukar kepada phasor kan. Ataupun sebab phasor kita nak tukar, kita kena change this sin ni kepada cos kan. So cos kita kena tolak 90 lah kat sini untuk dapatkan phasor. So itu inilah daripada untuk tukar kepada kalau ada sin ni lah, nak tukar kepada cos dan pergi kepada phasor form lah, which is dalam 30 angular minus 30 degree contohnya lah kalau dalam volt macam tu lah. Tapi untuk macam analisis saya tak pasti. Kena ada tambah atau tolak dia punya phasor. Tapi tak apa, nanti kita akan discuss balik lah, tengok apa benda mungkin saya terlepas pandang lah kan. Okay. So make sure kalau soalan dalam untuk dia punya current source atau voltage source dalam bentuk sinusoid macam ni, so make sure kamu kena tengok di dalam sin ke cos, jangan terus tukar terus kepada phasor. Kalau dalam sin kamu kena pergi kepada cos dulu, baru tu pergi kepada phasor ni. Sebab kalau kamu terus tukar ni, kamu akan dapat jawapan yang salah nantilah. Sebab kamu akan directly straight guna 30 angular 60 degree ni kan. So ini dah salah ni. Okay. So make sure kena tengok betul-betul soalan. Sebab kadang-kadang benda macam ni kan kita terlepas pandang. Sebab saya pun selalu macam tu juga. Terlepas pandang benda-benda macam ni kan, benda-benda simple macam ni. Okay. So kita tengok on the, ini kita tengok on the, apa dia panggil ni? Super mesh lah. Super mesh So super mesh basically kita boleh, kalau kita tengok kat circuit ni, macam mana kita tahu circuit ni, kita boleh buat super mesh analysis if ada antara loop ni, dua loop ni, so kita ada satu loop dengan satu loop di sini, antara dua loop ni kita ada independent current source. Macam ni lah, ada independent current source di sini. So once ada independent current source, kita boleh buat super mesh analysis. Okay, dia cuma current source saja. Nodal analysis dia ada hanya untuk voltage source saja kan, nodal analysis. Antara dua node ada voltage source. Itu boleh buat super node lah. Tapi ni kita buat super mesh sebab dia ada current source between two loop ni lah, two mesh ni. So dia akan jadi lebih mudah lah untuk kita selesaikan masalah ni lah sebenarnya. So dia suruh cari I not di sini lah. So kita boleh buat dia punya current flow dulu. Kita identify dia punya mesh dulu. So saya buat kat sini I1. So ini I2. Dan yang ini I3 ya. So I0 ni basically equal to I1. Okay. So I0 equal to I1. So so basically kita selesaikan satu-satu lah. So kita tengok I1 dulu, mesh I1. Dia kat sini.
So mesh I1 dia jumpa current source plus 10 I1 kat sini. And then dia jumpa capacitor minus J4. So J4 ni I1 tolak dengan I2 lah sebab dia sini dekat loop I2. Dengan kita jumpa another resistor di mana I1 berjumpa dengan I3 ni. So equal to 0 lah. So kalau kamu simplify tengok I1 10 15 lah. 15 minus J4 I1 and then kita ada I2 kat sini plus J4 I2 and then I3 minus 5 I3 equal to, so 60 ni kita boleh buat ke sini right. So this is your first equation right, 15 J4 okay, betul. And then untuk I2 kita boleh straight away guna mesh analysis lah sebab ada current source kat tengah-tengah I2 dengan I3 ni kan, mesh ni kan. Kita buat super mesh. So super mesh kita buat terus satu ni sebagai satu loop lah. So maknanya yang ini jadi satu loop. So terus buat dia punya analisis KVL. So kita start dekat sini lah 5. So 5 dia masih berjumpa dengan I1 ni. So ni masih lagi I3, ni I2 I3 tolak I1. And then dia ada kapasitor ni minus J4 I2 minus I1. Sebab I2 di sini main, then dia berjumpa dengan I1 di sini, loop di sini kan. So I2 tolak I1 lah. And then dia ada J8 plus J8 I2 and dia ada kapasitor di sini minus J6 I3 equal to 0. Okay. So walaupun kita gunakan super mesh tapi value I2 dengan I3 ni masih kekal dekat loop sini lah. Sebab current yang lalu kat sini adalah I3. Current yang melalui sini I3. Dan current yang melalui dekat sini, dekat kapasitor ni contohnya adalah I2. Induktor ni yang melalui adalah I2. So dia tak boleh kita lamsamkan jadi I2 semua sekali ataupun I3 semua sekali. So kena ikut dia punya bahagian-bahagian dia lah. Ikut current flow dia lah. So kita simplifikan. Kita dapat mana? Minus 5 plus J4 I1. So I2 di sini. Plus J4 I2. Dan I3 kita ada di sini juga. Plus 5 minus J6 I3 equal to 0. So this will be our second equation. Saya check balik betul tak? Okay. So if you look at the circuit ni, basically dia ada three loop, 3 mesh. So means that we need to have 3 equation untuk selesaikan untuk dapatkan I0 dia lah. So kamu tak boleh hanya menggunakan 2 equation untuk selesaikan masalah ni sebab dia ada 3 loop. 3 loop maknanya ada I1, I2 dan I3 kan. So mesti ada 3 equation. So ingat tu. Kalau ada 3 loop mesti ada 3 mesh, maknanya ada 3 equation. So another equation basically kita boleh buat menggunakan nodal analysis di sinilah. So ini kita boleh hanya buat if kita ada super mesh ni lah. So nodal analysis current melalui kat sini kita buat N1 lah sini contohnya. And then kita ikut flow ni lah. Flow I2 basically macam ni dan flow I3 basically macam ni. Okay. So node N1 ni lah. So kita boleh tulis sebagai current yang masuk 2.4 dan yang masuk ni pula adalah I2. 2.4 plus I2 equal to current yang keluar daripada node which is ni lah I3. So kalau tulis balik kita dapat
negative I2 plus I3 equal to 2.4. So this will be your third equation. Okay. So cukuplah 3 equation untuk kita selesaikan. So kita buat Cramer's rule. So kalau nak buat substitute memang pening lah sebab complex number, so tak payah substitute ke apa ke, terus buat Cramer's lah. So equation number 1, 15 minus J4 and minus 5. Equation number 2, minus 5 plus J4 and 5 minus J6. And lastly, so kalau I1 tak ada, kita tak kosong je lah. So I2 ada minus 1 dengan 1. I1, I2, I3 equal to, so ni 60, ni kosong, ini 2.4. Okay. So now kita just guna calculator je lah. Cek balik betul tak saya tulis 0160.4. Betul. Set 3, kita masukkan value dia. Buluh. Betul So cek balik. Okay, solve lah. So jawapan ada, so kita tengok dulu I0 ni basically dekat loop mana. So I0 ni basically at the I1 punya loop. So kita I0 equal to I1, so kita dapatkan value ni je lah. Okay. So I0 equal to I1 equal to 6.06 plus J 0.63 ampere. So if you change to the phasor form, kamu akan dapat 6.09 angular 5.93 degree ampere lah. So which is the same as the answer here lebih kurang 5.93 point lah, sebab kita tengok macam mana kita punya titik perpulahan lah. So untuk answer yang dibagi dalam buku ni basically they use 3 titik perpulahan lah. Okay. So super mesh ni ada apa soalan kerana super mesh? So just kena ingat tu je lah, current source tu kan kena ada dekat tengah-tengah loop. So dia boleh bentuk macam ni. Yang paling selalu dijumpa macam ni lah. Ada. Selalunya orang buat macam ni kan. So dia ada tengah current dekat sini. Tapi bentuk ni mungkin boleh berubah. Dia macam ni kan. So jangan terkeliru lah macam tu So ni boleh buat super mesh lah. Dia boleh jadi macam ni juga kan. So soalan mungkin boleh jadi macam ni juga. So super mesh ni kat mana? Super mesh ni basically dekat sini lah. Sebab antara dua loop tu ada current punya source. So kamu selesaikan loop ni dan loop ni lah. So kena tengok betul-betul circuit
macam mana dia punya ni lah, as long as ada current source independent lah, bukan dependent independent saja between loop ni, kamu boleh gunakan super mesh. Dan node dia contohnya kalau untuk node analysis yang dekat sini kan, last punya equation tu yang kat sini kita boleh buat kat sini, yang ini kita boleh buat dekat sini lah. Okay, nak buat dekat sini pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Ataupun bawah ni pun boleh, sebab kita tengok dia punya current flow dia lah. Tapi dia antara dua nilai. Contohnya sini sebenarnya kita boleh buat kat sini boleh, tak ada masalah, sama je equation nanti kita akan dapat untuk node. Tapi mesti dekat dengan dia punya current source tu, node punya equation. Okay. So ada apa-apa soalan berkenaan dengan super mesh ni? Doktor, Ya? untuk mesh satu I tu, kenapa dia pakai negatif 60? Oh, okay. Senang kamu ingat macam ni je lah. Kamu punya current flow yang kamu buat ni kan, kamu lukis ni, kalau dia bertemu dengan negatif ni, kamu jadikan dia negatif. Kamu kena ingat macam tu. Sebab kalau kamu buat positif, dia ni, dia akan jawapan dia kan tak akan dapat lah. Contoh yang macam satu lagi ni, contoh macam ni dia ada dua. So tengok current flow ni, kamu kena ingat macam ni current flow. So dia kalau jumpa negatif dulu, dia akan jadi negatif lah, dia punya value for the current source. Hanya untuk elemen resistor, kapasitor, induktor je akan jadi positif. Sebab dia adalah dia punya current flow dia lah. Kalau I3 ni kamu tengok dia punya flow macam ni, so maknanya macam ni kan. So dia bertemu dengan positif dulu. So dia punya value for voltage punya source ni adalah positif lah. Yang ini negatif sebab dia jumpa negatif dulu. Make sure kamu ingat benda ni lah. Okey doktor. Okay, ada persoalan lagi dengan mesh analysis? Mana super node ke? Sebelum kita pergi kepada superposition. Okay, tak ada okay. So kita pergi kepada superposition pula Superposition ni principle ni basically if ada circuit ni ada banyak voltage source dan juga current source lah. Ada 3, ada 4, ada 5 kan. So kita gunakan superposition untuk lebih mudah analisis lah. Okay. Dan if ada, kalau soalan memang suruh buat superposition, maknanya kamu kena buat lah guna superposition punya analisis lah. Principle. So superposition punya principle ni mengatakan if macam mana kita nak buat analisis ni, kita akan buat satu-satu. Contohnya kita ada 3 source ni, kita on kan voltage source yang ni, dan yang 2 ni kita off kan. Macam itulah. Lepas tu kita on kan voltage source 24 volt ni, dan 2 ni kita off kan pula. Dan seterusnya lah. So kalau ada 3 source ni, maknanya kita kena buat 3 kali analisis lah. Sebenarnya rasa macam panjang juga sebenarnya cara ni lah. Dia panjang sikit lah Tapi sebab soalan dia suruh guna superposition, so kita buat je lah Tak boleh nak buat cara lain. So kalau kamu buat cara lain, confirm kamu dapat kosong lah. Sebab mungkin dapat 1 markah je lah. Sebab final answer tu sama dengan jawapan. Dapatlah 1 markah. Tapi cara kerja semua kosong lah. Sebab dia soalan minta guna superposition. Okay. So dapat jugalah 1 markah. Okey lah tu. Tapi penat lah kamu buat kerja kan. So kena baca soalan betul-betul So okay. Sekejap saya tunjuk cara dia. I1, I2. Oh, so okay. So dia nak cari, so cari I0 ni lah di sini. So cari I0 di sini basically seperti saya cakap, kita kena
on satu source, offkan yang lain. Kalau ada 3, 4, 5 punya source, voltage ke current, so kita kena offkan semua sekali. Before that, kita kena convert dulu yang ini kepada phasor form lah, senang. So ini kita boleh tulis 10 angular sebab ni sin, so kalau kamu tukar cos, negative 30 ni kena negative 90 lah, kena tambah negative 90, so kita akan dapat negative 120 degree di sini, dan yang ini kamu dapat 2 degree lah. So kita buat first analysis dulu lah, di mana kita onkan yang ini dan 2 ni kita offkan plus minus. So untuk offkan ini, kalau ini adalah voltage source, dia akan jadi short circuit. Dan if here ni adalah current source, dia akan jadi open circuit. So open circuit dia akan open lah. Circuit dia akan open. Short maknanya dia akan short kan, dia akan bersambung. So ni 4, dan ni 1. Yang ini kamu guna equation 1/JWC, dan ini kamu guna JWL. So W ni bergantung kepada source yang kat sini lah. Sebab kalau kamu tengok ni, W yang dekat sini, current source dengan voltage source ni tak sama So kamu kena kira lah value untuk capacitor and inductor ni berbeza, bergantung kepada source yang kamu switch on. So contohnya kamu switch on the voltage source, maknanya W dia 1. Tapi apabila nanti kamu buat satu lagi analisis, kamu switch on kan current source ni dan line off, so kamu kena guna W ni 3 pula. So berbeza. So ni W1, so kamu akan dapat sini 6, dan yang ni kamu akan dapat apa dapat 2 lah. Okay. Ni 2. Okay. So kita nak cari current dekat sini, I0 sini kan. Dan untuk analisis superposition ni, setiap analisis ni maknanya kamu ada I0 yang berbeza. Bukan kamu akan terus dapat I0 yang di sini Ni basically adalah I0 prime. Dan nak dapatkan I0 ni basically kamu kena tambah all the I0 yang kamu dah buat analisis tu lah. Nanti saya tunjukkan macam mana So ni basically yang kamu dapat adalah I0 prime basically lah. So kalau kamu tengok analisis ni, kamu boleh guna mesh analysis ataupun nodal analysis lah, terpulang pada kamu. Tapi ni saya buat mesh analysis lah So ada I1 dengan I2. So ni ada satu loop. Ni ada satu loop. Ini 10, 20. So ini jumpa negatif. Low plus I1. Saya lupa nak letak J pula sini. Sorry. So ni minus J6 dengan ni adalah sorry So ni J minus J6 I1 dengan plus 2 I1 minus I2 lah equal to 0. So kita simplify kan, kamu akan dapat 3 tolak J6 I1 batu I2 equal to 10 angular negatif 120. 10 angular negatif 120, kamu akan dapat berapa 5 minus J 8.66 lah. Macam tu Ni kamu bawa ke sini lah. So dia akan jadi positif. So this is your first equation.
First equation, betul. And then kita buat I2 pula. So ni mesh I1. Buat mesh I2 pula. Mesh I2 di sini, so kita ada 2. I2 tolak I1. And then kita ada plus J2 I2. And then plus 4I2 equal to 0. So I1 kamu akan dapat minus 2I1 plus 2 is 6 6 betul 6J2 I2 equal to 0. So this is your second equation. So kalau kamu buat Cramer's rule, J6 is 2 equal to okay, kalau kamu tekan calculator, saya ni lah sebab takut nanti tak cukup masa pula. Kalau guna calculator tu kamu akan dapat dia punya value dia lah. Apalah, kita buat je lah. So kamu akan dapat, so basically sebab kita nak cari I0 ni basically adalah kamu tengok kat sini adalah sama dengan I2 ni lah kan, sebab flow dia sama dalam satu loop. So I0 prime, so kita tengok I2 je lah. So I0 prime equal to I2 equal to 0.69 minus J 1.21. Atau dalam phasor form 0.69 minus 1.21. Satu point 4 angular minus 60 degree. 60.3 degree. Okay. Betul saya kira. Kita salah. Kita salah Kita tengok balik equation balik Apa ni? Oh, saya salah masuk ni. Oh, tolak sini. Yang kat sini adalah jawapannya tolak. Ini bukan tambah ni kat sini. So sini basically negatif sini sebab sini 2 negatif kan. So ini pun kena tengok jugalah macam mana kita calculate Kadang-kadang benda macam ni pun kita terlalu pandang. So jawapan boleh jadi salah. Yang bawah ni betul. So kita kena buat calculation balik.
36 minus 2 minus 2 6. So ini salah ni. So kamu akan dapat 0.97 minus J 1.26. Sorry, ini I1 saya salah kira. So I2 saya salah tulis. I2 basically 0.16 minus J 0.48 lah. So dalam phasor (0.5) angular 71.5 minus 71.71.5 lah degree ampere. Okay. So betul tak saya kira? Betul lah. 0.5 angular negatif 71.5 lah lebih kurang. So ni adalah I0 prime I0 prime di mana kita hanya onkan satu voltage source which is yang this one dan offkan source yang lain lah, voltage source di sini dan current source di sini. So I0 prime ni bukanlah I0 tetapi hanya sebahagian daripada value of I0. Okay. So kita kena buat analisis satu lagi, sebenarnya dua lagi analisis di mana yang ini on pula dan lain off, dan kemudian the third analisis yang ini on pula dan yang kedua ni pula off. So banyak kerja jugalah sebenarnya untuk soalan soalan jenis macam ni lah, superposition lah. So kita tengok, kita tengok yang untuk satu lagi di mana kita onkan ini pula. So kalau kamu tengok yang di sini dia punya voltage yang dibagi ni adalah 24 volt. Bukan sine wave, bukan sinusoid punya form lah. So basically ini adalah DC punya voltage source. So DC punya voltage source, apa yang kamu kena tahu, apabila DC, kapasitor ni akan jadi open circuit, induktor akan jadi short circuit. So ini kamu kena ingat. So apabila dalam DC, kapasitor induktor ni dah tak wujud dah. Dia akan jadi open ataupun short circuit. Okay, so kita kena lukis balik lah dia punya circuit ni lah. So dia akan jadi macam ni. So kita ada minus plus 24 ni, betul minus plus. Okay. And then dia jumpa kapasitor open circuit, and then ada resistor, and then kita offkan dia punya source yang lain tu, which is yang kat sini, yang di sini ni kita ada dia punya voltage source. So voltage source dia akan jadi short circuit. And then kat sini ada resistor. And then kat sini dia ada current source. So current source kita akan jadi open circuit. And then kat sini pula ada induktor. Induktor akan jadi short circuit juga apabila dalam DC mode. Dan another resistor di sini lah. So value di sini 1, 2, 4 So sekarang kita cari I0 di sini, di mana kita letak sini, kita buat double prime. So yang tadi kita cari prime, sehingga prime ni double prime pula. Sebab nanti last kali I0 yang sebenar adalah penambahan antara I0 prime dan juga I0 triple prime lah. Okay, minta mute kan
Okey, dah mute dah. Saya tak jumpa cari siapa yang bersuara tadi. Okay. So I0 prime. So kita buat circuit jadi macam ni lah. Sebab dalam DC kapasitor induktor kita kena buang. Hanya resistor saja. So daripada sini kita nak dapatkan ini. Ada lagi. Okay, tak ada dah. Okay. Apa tadi lupa lah. Okay, kita nak dapatkan I0 ni kan. So nak dapatkan I0 ni basically kita boleh guna yang ini sebab dia open dah kan, open circuit. So ni kita dah tak ada lah ni kan, sebab dia tak complete circuit ni. So kita hanya satu loop sajalah sini. So satu loop di sini saja. So kita buat apa, V equal to IR je lah. So I ni basically V over R. I not prime ni, double prime. So V adalah 24. Sebab kata macam ni kan, ikut ni. Bahagi dengan 6, so kamu akan dapat 4 ampere lah. Simple je. So ini satu, dan last kali kita buat analisis on apabila ini on, current source ni on, dan two of this voltage source ni kita off pula. Okay. So off voltage source dijadikan jadi short circuit. Sini akan jadi short. Sini kapasitor. Resistor. So ni short. So kat sini dia ada another resistor. Ini ada inductor. And then another resistor. So ni 4. So ni 2. Ni 1. Dan ini adalah 2 cos 3t. So ini 2 angular 0 degree lah. Dan yang ini, okay, kalau ini induktor ni sebab W dia dah bertukar. Sebab sebelum ni analisis untuk I0 prime ni, W dia kita guna yang ini kat sini sebab kita onkan yang ni kan. Tapi ini kita onkan yang ni, offkan yang ni, so W dia kita akan gunakan yang on ni lah, which is 3 ni lah. So ini bersama. So ini kamu akan dapat ini J6 dan yang ini minus J2. So ini kamu boleh analisis guna, tengok balik. Ini saya buat ni. Oh, saya simplifykan ni je lah dulu. So basically yang part ni saya simplifykan. So sebab ini boleh tambah, and then ini dengan yang ini kita buat parallelkan. So nanti kita akan dapat circuit macam ni lah. So sini J6, sini 4. So ini adalah 1 over 1 minus J2 plus 1 over 2 lah. So sebab kita nak parallelkan kan. Yang elemen ini dengan ini. So nanti kamu akan dapat, kalau kamu parallelkan 1.07 minus J 0.61. Ni elemen kat sini lah. Elemen kat sini ya. Okay. So daripada sini, basically kamu boleh guna apa dia panggil current divider. Kalau kamu ingat balik yang untuk DC punya analisis, electrical principle 1, kamu ada belajar voltage divider dan juga current divider lah. Voltage divider untuk voltage, yang ini kita tengok current lah. Apabila ada simpang kat sini, so kita boleh guna current divider untuk dapatkan I0 dekat sini dan I0 dekat sini basically adalah I0 triple prime lah yang kat sini sebab dia berbeza I0 triple prime.
So untuk current divider, ni saya berapa value dia? 2 angular 0. Okay. So untuk current divider, current division panggil current divider, current division, division lah. Current division. So untuk dapatkan I naught prime ni, basically kita guna yang total dia punya resistor elemen dekat sebelah sini. 1.07 minus J 0.61 divide by 1.07 minus J 0.61 plus dengan yang kat sini pula lah, which is 4 plus J6 4 dengan J6 ni times dengan total current yang masuki node dekat sini lah. Sebab kita nak tahu current yang keluar kan, sini dengan sini. Kita times dengan current yang masuk tu 0 degree. So ini tekan calculator saja. Tak ada masalah ni. Kamu akan dapat. So ini plus ke? Oh sorry ini plus Sebab dia inductor plus, sorry. Bukan minus. Kita dapat 0.078 minus J 0.32. Kalau dalam angular 0.33, angular minus 76.3 degree ampere lah. So last kali basically adalah untuk I naught yang sebenar is equal to I naught prime plus I naught double prime plus I naught triple prime. Basically macam tu. So kamu boleh tulis, kamu nak tambah tu sekali boleh atau nak tulis hasil-hasil pun tak ada masalah lah. Sebab kalau kamu tengok jawapan dekat sini pun dia buat macam ni kan, panjang. So kalau kita tukar kepada jawapan ni, so 4 ni basically adalah 4 yang kat sini lah. 4 untuk I naught 2 ni, kan, untuk I naught 2 ni, plus 0.504 sin T plus 19.1 degree ni basically yang ni lah, yang ni 0.5 minus 7.15. So ini basically kalau kamu tukar kepada sinusoid punya form dapat 0.5 cos T minus 71.5 degree lah. Ini jawapannya. Sorry. So kalau kamu nak tukar kepada sin, dia akan dapat 0.5 sin T, so ini kena tambah lah 90. Sebab tu pada sin kan, tambah 90 dapat berapa? Dalam 19 itulah 71. Mana calculator? 90 tolak 71.5, 18.14. Oh 19 lah, lebih kurang lah 18.5 degree. Oh, sorry. 9.5 degree ampere lah. Lebih kurang lah Mungkin sebab ada titik perpuluhan ataupun penukaran yang kat area sini lah kot. Problem. Kita tak dapat yang sama macam ni. Tapi lebih kurang pun okey lah sebenarnya. Ataupun kau boleh kira balik lah untuk dapatkan yang betul-betul tepat lah. Lebih kurang mungkin 19.9 apa 18.9 ke kan. So ini part yang sebelah sini. Tambah lah 0.5 sin W plus 18.5 plus I naught 3 ni ada yang sini lah basically. So dapat 0.33 cos 3T minus 76.4 lebih kurangnya 0.33 cos 3T minus 76.3 degree Okay, so ni jawapan dia lah. So kamu nak tambah boleh, tak ada masalah. Untuk dapatkan final pun terpulanglah kepada kamu. Okay. So boleh faham superposition ni?
So superposition maknanya kamu kena on dan off kan dia punya voltage dan juga current source lah. Dan total I0 ni kamu kena tambah ke semua sekali. So kerjanya memang panjang dan kamu kena tahulah keseluruhan punya macam nak guna nodal analysis, macam mana nak guna mesh analysis, macam mana nak guna apa current division dengan juga voltage division lah untuk memudahkan kamu analyze the whole punya analysis lah, circuit ni lah. Okay. Dan jangan lupa kalau ada DC pula, macam mana kan? DC dia kena buang kapasitor induktor ni, hanya resistor je tinggal. Okay. So ada persoalan dengan superposition? Ya. Yang mana ya? Yang ni? Yang ni? Yang ni? Current division ni? Yang ni. Oh, ni sebab ni basically ada parallel punya equation. Maknanya, kalau kamu tengok ni, saya tulis balik kan kalau parallel punya equation 1 over Z equal to 1 over R yang dekat sini kan. Contohnya R1. So, tapi ni ada induktor. So, Y minus J2 lah. Plus 1 over 2. Betul tak? Ingat tak untuk parallel punya equation? Ni kapasitor bukan induktor. Betul. So, sebab kalau kapasitor memang dia jadi minus. Sebab kan equation ni kan macam ni kan. WC. So, J ni kalau kita naik atas jadi minus J lah. So, 1 over J. Kalau kamu nak naikkan atas, dia akan jadi minus J. Oh, sorry okay. Apa lagi? Betul. Kena total lah. So kalau ada induktor kat sini pun satu, kamu kena tulis jugalah, tambah semua sekali. So current division. Boleh. Tak masalah. Sekejap saya cari tempat kosong. Kat sini lah So current division ni basically, kalau kamu ingat on the apa dipanggil electrical principle 1. So kalau kamu ada current source and then ada resistor kat sini kan. Contoh kita letak R1, ini R2. So ni I2, ini I1 lah contohnya. So nak dapat I1, dia kena equation tu lah. Equation untuk current division, kamu boleh google pun current division ni. Dia akan jadi R2 equal, ni I1 equal to R1 plus R2 times dengan, contohnya ni, kita letak I0 times I0 lah. Nak dapatkan I2 pula, kita akan dapat R1 over R1 plus R2 times dengan I0. Ini current division lah. Kalau voltage division pula, kita ada voltage source, and then kita ada R1, R2 lah. So ni contohnya ni V0. So kat sini kita ada V1, sini ada V2. So V1 ni kita boleh dapat dengan menggunakan R1 over R1 plus R2 times V0. Dan V2 equal to R2 over R1 plus R2 times V0. So dia lain sikit dia punya equation dia cara lain. Sebab yang ni kalau kamu tengok ni R ni
R2 kat sini kan, walaupun nak cari I1. Tapi kalau V1, dia pakai R1. So, kena ingat benda ni. So, kalau nak proofkan dia, saya pun tak ingat lah macam mana nak dapatkan equation ni. Kena tengok buku dulu balik. Tapi yang ini dia punya formula yang basic dia lah. Untuk kamu boleh selesaikan lah. Okay. Kamu boleh Google lah kot. Macam mana nak proofkan dapat equation ni. Saya rasa betul lah ni. Saya punya equation ni. Betul lah. Okay. So ada apa-apa lagi soalan berkenaan dengan ni? So ini saja saya nak share dengan kamu. Saya stop share. And then saya akan bagi link attendance kat sini. Link attendance sekejap. Macam nak tutup ni. Link attendance, where is it? Saya tutup. Sekejap saya tutup recording dulu. Jadi slow saya punya komputer. Stop Recording stopped. Okay. So link saya ada letak kat chat So boleh ni lah isi attendance tu je.